Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kepada Ustaz Jaafar bin Abdul Latif selaku pensyarah subjek GPIM 1012 kerana telah mendidik kami dan telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadi, tajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar makruf dan nahi munkar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rakan-rakan sekumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Syamil Firdaus, yang kedua Hidayah Hadamia, yang ketiga Syed Aina Sofia, dan yang terakhir ialah Adlin Nuzul Zulkifli. Jadi saya akan mulakan terlebih dahulu dengan menyatakan maksud khalifah. Jadi maksud khalifah menurut bahasa adalah khalifah yang berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu khalafa, bererti ganti, iaitu seseorang yang menggantikan seseorang yang lain. Dia melaksanakan sama ada bersama-sama dengan orang yang digantikannya atau melaksanakannya ketika ketiadaannya. Ianya termasuklah yang pertama, menggantikan orang yang tiada, kedua, menggantikan orang yang telah mati, ketiga, menggantikan tempat bagi orang yang tidak mampu menguruskannya, dan yang keempat, menggantikan tempat seseorang sebagai memuliakannya. Jadi daripada segi istilah pula, khalifah bererti generasi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjelaskan syariah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang peranan khalifah dalam aspek individu. Jadi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala telah dilantik menjadi khalifah Allah, dan pelantikan itulah yang menyebabkan manusia tersebut layak memegang jawatan tersebut. Jadi di antara bukti-bukti kelayakan manusia ialah di antara hamba-hamba yang Allah telah ciptakan di muka bumi ni, manusialah hamba yang paling dekat dengan Allah. Jadi ini membuktikan bahawa manusia tu perlu melaksanakan amanah daripada Allah dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi sebagai seorang hamba, kita seharusnya bertanggungjawab dalam proses memelihara diri dari kita melakukan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah, dan daripada melakukan sebarang perkara yang akan membinasakan diri kita di kemudian hari. Jadi macam mana? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengabdikan diri kepada Allah, menerusi beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang soleh dengan sempurna. Menjadi satu kewajipan yang asas bagi setiap individu untuk mereka memelihara kehormatan diri dalam aktiviti seharian dan menjauhi diri daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan kenyataan ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis baginda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Yang bermaksud, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan. Sekiranya tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya. Sekiranya tidak mampu, hendaklah mencegah dengan hatinya, dan mencegah dengan hati merupakan selemah-lemah iman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 41 ini pula telah membuktikan betapa pentingnya mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang jika kami beri mereka kedudukan di bumi, mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi sampai di situ saja penerangan saya tentang peranan khalifah dalam aspek individu. Saya serahkan kepada saudari Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hidayah sebentar tadi. Saya Adlin Nuzul Zuhara binti Zulkifli akan mengambil alih untuk peranan khalifah dalam menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar dari segi keluarga.
Ketahuilah amar ma'ruf nahi munkar sejati wajib bagi semua individu Muslim, entah ia sebagai anak, isteri ataupun yang belum berkeluarga. Menjadi kewajipan kepada kita untuk mendidik ahli keluarga kita ke jalan kebaikan dan menjauhkan mereka dari larangan Allah Azza wa Jalla. Semua manusia akan membina keluarga, cuma cepat atau lambat. Ini kerana Allah telah menciptakan seseorang itu berpasang-pasangan. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Mana-mana ahli keluarga, terutamanya ketua keluarga iaitu bapa, wajib menyeru ke arah kebaikan dan menegur sekiranya melakukan kemungkaran. Ahli-ahli keluarga sewajarnya mengingatkan sesama sendiri tentang kewajipan yang telah ditetapkan oleh syariah. Sebagai contoh, ayah perlu menyuruh keluarganya supaya menutup aurat sekiranya ingin keluar daripada rumah. Ibu mengingatkan keluarga untuk solat berjamaah 5 waktu. Abang menegur hubungan romantis haram adiknya. Dan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Itu adalah potongan ayatnya, panjang lagi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya. Seorang bapa bukan sahaja mencari rezeki untuk menyara ahli keluarganya, bahkan juga menyeru ahli keluarganya melakukan amal kebajikan serta menegah perbuatan yang tidak bermanfaat dan berdosa. Seorang suami asalnya adalah seorang yang mampu untuk mengubah kemungkaran dalam keluarganya dengan tangannya atau lisannya. Maka wajib bagi seorang suami itu untuk memerintahkan keluarganya mengerjakan perkara-perkara wajib bagi mereka dan melarang mereka daripada melakukan larangan agama. Baiklah, saya akhiri bahagian saya dengan kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang dimaksudkan sebagai bab wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan isterinya dan anak-anaknya yang sudah baligh serta semua orang yang ada dalam tanggungannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Baiklah, saya serahkan kepada saudari Cik Nur Aina Sofia. Dari segi masyarakat pula, manusia perlulah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sebagai contoh, berbuat baik dalam kalangan masyarakat ialah mengadakan aktiviti gotong royong, mesyuarat rukun tetangga, mengutip sumbangan daripada masyarakat sekiranya ada dalam kalangannya itu sakit atau darurat dan sebagainya. Seterusnya, Khalifah Allah juga seharusnya menegakkan keadilan dalam masyarakat dengan mengamalkan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Contohnya, antara contoh menegakkan keadilan ialah masyarakat perlulah mempertahankan hak dan kebebasan bagi mereka yang tidak bersalah serta memilih pemimpin yang adil dalam kalangan masyarakat.
Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-135 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia, yakni yang terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Di samping itu, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk kepada para fakir miskin serta anak yatim. Selain itu, juga kepada orang yang cacat tubuh badan dan orang yang berada di bawah penguasaan orang lain, iaitu hamba sahaya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 yang berbunyi, wa in ahaddu minal musyrikin istajaraka fa'ahirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manatu dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Maksudnya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian, hantarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu kerana sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Seterusnya, saya akan membentangkan peranan khalifah dalam negara. Jadi, pada peringkat ini adalah peringkat yang paling penting kerana tuntutan fardu kifayah dalam menyebarkan dakwah itu adalah sangat meluas. Hal ini sejajar dengan agama Islam sebagai agama yang universal. Jadi peranan pertama khalifah ialah sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah menjadi tanggungjawab setiap anggotanya mempertahankan negara dari segi ancaman musuh luar. Firman Allah, uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka dalam mencapai kemenangan. Dari ayat ini, Allah mengizinkan umat Islam untuk berperang sebagai tanda kita melawan untuk mempertahankan diri daripada teraniaya. Jadi, yang kedua, setiap khalifah perlu menguruskan negara dengan adil dan saksama kerana ianya adalah amanah Allah yang wajib dijaga oleh setiap khalifah itu sendiri. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila telah hilang amanah, maka tunggulah saat kehancurannya. Baginda ditanya lagi, bagaimanakah amanah itu hilang? Baginda menjawab, apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Riwayat Bukhari. Jadi seorang pemimpin haruslah adil dalam menjalankan tanggungjawab kerana ianya akan mendapat keuntungan kepada seseorang itu kerana beliau akan mendapat perlindungan Allah SAW di hari akhirat kelak. Buktinya berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 7 golongan yang tiada perlindungan selain mendapat perlindungan Allah. Antaranya ialah pemimpin yang adil. Jadi, kesimpulan yang saya boleh lakukan adalah setiap khalifah mempunyai peranan-peranan mereka tersendiri, tidak kira dalam aspek individu ataupun masyarakat maupun negara itu sendiri, kerana setiap khalifah itu perlu melaksanakan tanggungjawab mereka yang telah diamanahkan kepada beliau. Jadi sekian daripada saya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.